Susah lain kali ingatkan kalau ni. Kalau selewat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-ghasbu, rampas. Al-ghasbu lughatan, rampas pada bahasa ialah akhdhu syai'i zulman, mengambil akan sesuatu secara zalim. Okey. Sebahagian ulama menambah kata jiharan. Okey, supaya nak mengeluarkan daripada sariqah. Okey, sariqah curi. Wa syar'an, dan pada syarak, iaitu ghasab ini istila. Istila maksudnya menguasai. Okey, menguasai ala haqqil ghairi, di atas hak orang lain. Di atas hak orang lain. Kepemilikan orang lain. Okey, bi ghairi haqqin, dengan ketiadaan hak. Itu semua tu qaid tau. Ada kalau tertinggal salah satu tak nama ghasab. Contoh istila ala haqqil ghairi bi haqqin, bi haqqin. Contoh apa? Oh ni, kita ambil harta seseorang, ambil duit dia, okey, rampas duit dia semua tu. So apa, dia ada hutang kita tapi dia senang, dia boleh bayar dah, kena dah sampai waktu bayar tapi tak nak bayar, kita boleh rampas. Itu bukan mana ghasab. Okey, ala haqqil ghair. Ni bukan macam orang tu pinjam ke ambil barang kita, kita ambil balik, bukan. Okey, istila. Okey, dekat sini dia ada beza. Maksudnya apa? Al-istila bi ghairi haqqin, menguasai di atas milik hak orang lain dengan apa? Bi ghairi haqqin ini dia ada 3 bagai. Pertama sariqah, curi. Okey. Yang kedua ghasab, al-ghasbu. Kita kata rampas. Okey. Dan yang ketiga ikhtilas. Ikhtilas, copet. Ikhtilas, copet. Ni apa kita panggil ni lah apa? Bukan apa? Ni lah macam ni lah, dekat dalam bahasa semua tu. Okey. Ada 3 benda, sariqah, ikhtilas dan ghasb. Okey. Kemudian satu lagi muharabah. Muharabah tu itu, muharabah tu kita panggil mana? Orang yang apa? Tahan orang tengah jalan, bunuh orang, ambil harta dan sebagainya, samun lah. Rompakan. Beza curi dengan rompak. Istilah rompak dan samun macam tu lah, beza macam tu. Tu muharabah. Maksudnya buat terang-terang macam tu, tahan orang semua tu. Dia sama ambil harta saja ataupun bunuh orang. Yang tu hukuman tu berat lagi, itu hukuman bunuh. Okey, biasanya orang buat macam tu ambil harta dan bunuh. Innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusalabu aw tuqatta'a aydihim. Nampak dibunuh kemudian apa? Dipotong tangan dia macam itulah. Okey. Itu muharabah hirab. Okey. So sariqah dia kena ni, kena beza dia. Sebab sariqah, ikhtilas, ghasab hukuman berbeza. Yang hukuman potong tangan untuk sariqah, ikhtilas dengan ghasab tak ada. Okey, tengok apa takrif sariqah supaya faham. Iaitu akhdhu syai'i zulman khafiyatan min hirzi mithlihi. Okey, yang tadi tu al-ghasab. Okey, maksud as-sariqah iaitu mengambil sesuatu secara zalim, khafiyatan, secara sembunyi. Tapi min hirzi mithlihi, penting kena faham, min hirzi mithlihi, daripada tempat umpama. Kalau baba terjemah tempat umpama, mana tempat yang sepatutnya bagi dia, tempat dia. Contoh dompet tempat dalam almari, dekat apa, celah-celah kain contohnya. Nak paling selamat dekat celah-celah kitab. Tak ada orang baca kitab sekarang ni. Letak situ je. Lepas tu setengah orang kata duit paling selamat letak kat kitab, sebab orang tak baca kitab. Atau itu buku lah, kat buku orang tak baca. Okey, sebahagian masyarakat je ni tak membaca. Tu topik dia. Maksudnya apa? Ambil sesuatu secara zalim. Okey, penting kaedah dekat khafiyatan, secara sembunyi, tuan dia tak tahu, tapi min hirzi mislihi, daripada tempat hirz mislihi. Sebab tu orang yang bijak, tapi bukan ajar, istilah dia kalau ada pencuri yang bijak ni, contoh macam bank ataupun duit seseorang, kalau dia curi pergi tengah tidur orang tu,
Wal'adzab, dia bukan ajar, nak bagi kita situasi ni. Okey. Supaya nak dhabit, nak fahamkan dhabit hadis mislihi. Okey. Atau paling mudah lah, dia ambil duit seseorang min hadis mislihi seperti dalam kocik orang. Hadis mislihi ni orang letak kalau bawa tu dalam kocik lah. Okey. Dalam kocik tempat aman. Tapi kalau tidur macam ni, ataupun tak macam ni, terkeluar-keluar macam tu, kena ambil walaupun dengan tidur macam tu, itu bukan sariqah. Sebab hilang hadis mislihi. Qaid hadis mislihi. Sebab apa tidak sepatutnya? Ini bukan tempat sepatutnya letak macam ni. Atau panggil duduk dekat bas, letak atas peha macam tu. Atas peha bukan tempat selayaknya untuk ni. So bila kena curi, orang bila kena tangkap tak kena hukum potong. Walaupun lebih rubu' dinar. La tuqta'u yadu sariqi illa fi rubu'in fasa'idan. Okey, sebab tak ada hadis mislihi. Sebab tu orang yang kalau nak elak daripada hukum potongan, kalau dia ni nak curi sangat contoh, ni bukan nak ajar. Okey, serius ni bukan ajar, nak bagi tahu. Dia keluarkan daripada hadis mislihi. Contoh, dia masuk rumah sama malam ni, dia ambil dompet kat almari tu, dia buang, dia campak dekat tangga bawah ni, bawah pokok itu. Okey, kemudian esoknya dia ambil kat situ. Okey, maka itu tidak, di sisi mazhab kita tidak dipotong tangan sebab hilang qaid hadis mislihi. Tapi tetap ada munazaah lah, maksudnya kalau tak ni tentulah dia ni, kalau bukan dia pun semua sebagainya. Tu nak bagi tahu hadis mislihi situ. Mana tempat kalau letak dompet tiba contoh letak depan pintu macam tu hilang, orang ambil, tengok balik CCTV kena, itu bukan sariqah nama dia. Okey, itu nama dia apa? Tengok ni. Adapun akhdhu syai'i zulman khafiyatan min ghairi hirz mithlihi. Akhdhu syai'i zulman khafiyatan min ghairi hirz mithlihi, itu nama dia ikhtilas. Ikhtilas. Sebab tu orang duk seluk apa semua, duk copet semua tu kan. Itu sebab apa? Bukan sebab ada dekat tempat yang ni. Ni mana ada orang celuk dekat. Dan ni macam ni biasa orang ambil apa? Bukan tempat hadzi mislihi. Dia macam dekat kat kocik-kocik dekat tengah tidur. Jadi dia ambil macam tu. Kalau tu keluar macam tu, tu dah hilang hadis mislihi, maka dia nama dia ikhtilas. Adapun ghasb. Ghasb itu tu iaitu tadi tu istilaun. Setengah tu menta'arifkan ghasb itu iaitu sama je macam tadi tu, iaitu akhdhu syai'i zulman tapi jiharan. Perampas macam tu. Dia perampas orang tu, dia ambil harta orang macam tu. Tu ghasab. Okey? Lepas tu kenapa tidak dipotong tangan orang yang ghasib seperti sariq? Tu ada apa? Ada dia punya apa? Dia punya hikmah itu antaranya apa? Kalau ghasab ini sebab dia melakukan secara jahar, okey, dia tak perlu kepada potong tangan. Sebab apa? Orang dah boleh halang, mana orang ramai itu dah boleh halang perbuatan dia dah. Okey? Mana seperti orang, maksudnya apa? Orang awam kena tanggung jawab lah, maksudnya kena nampak orang kena ni ke orang kena kejar lah dia. Tanggungjawab orang awam. Adapun kalau mencuri ni ambil secara khafiyah. Mana orang awam tak tahu, yang tahu orang yang kena curi tu jelah. Nampak tak? Tu antara hikmah dia tu yang sebagai disebut. Okey. Dan di antara bentuk ghasab. Ni kalau ni pertama kali anda dengar masalah ni pada Syekh Nuruddin. Anda pun boleh macam mana macam tu. Sebab tu kena muayyashah baru kita faham. Salah satu bentuk ghasab iaitu mana? Istilah terhadap makan orang yang orang tu dah lazim tempat tu. Contoh mana yang Syekh bagi tahu dekat Madinah contoh, nak duduk dapat saf depan tu, bila tak ada orang tapi ada sejadah, jangan duduk situ. Kita pergi solat juga, kita lipat sejadah dia, kita letak tepi, kita solat situ. Tu salah satu bentuk ghasab. Okey, salah satu bentuk ghasab. Yang tu nak tengok dengan mata kepala anda sendiri, bergaduh antara orang Arab dengan Mak Saleh kat Masjid Madinah tu. Dalam Masjid Nabawi, ada tempat macam tu. Ada yang ambil sejadah dan sebagainya. Tengok tak ada orang, dia pun tak faham adat ni kan. So dia ambil bergaduh lah situ. Keluarlah iblis lah, apa macam syaitan lah keluar bercakap macam tu. Ya, sebab yang Arab tak pandai English tak pandai Arab. Cakap apa yang keluar dipandai lah. Dan tengok masya-Allah, lepas tu ada suara syekh. Bergaduh lagi. Okey, sekejap je lah. Macam ambil batian lagi sama balik. Okey, surah ghasab. Okey, surah ghasab iaitu
ayyar kabazaidun dabbata amrin bighairi izni. Dia menunggang oleh Zaid akan kenderaan Amr, naik motor terus naik macam tu. Okey. Dan ni bagi tahu setengah daripada surah Ghasab. Ghasab ni salah lah ni, dicela lah. Salah satu bentuk ghasab, kita meminta kepada seseorang yang malu nak tolak. Minta sesuatu kepada orang yang dia jenis pemalu nak tolak di hadapan orang lain. Contoh, kita minta dengan someone, kawan kita ni. Kawan kita ni memang sangat menghormati ataupun dia jenis pemalu. Kemudian di hadapan guru dia, kebetulan depan guru dia ke guru yang disayangi, kemudian kita pergi minta anak ni anda punya ni, anak ambil minta macam tu. Dia punya takkan tak bagi, segan. Tak apa ambil lah. Itu termasuk pada ghasab. Sebab orang dalam keadaan macam tu, jenis pemalu, keadaan dia jenis macam segan nak tolak macam tu, itu bukan tanda dia redha. Okey? Ini termasuk masalah apa, tapi sebagai pelajar-pelajar ataupun budak-budak akan manfaatkan benda-benda macam inilah. Nak minta susah dengan ibu dengan ayah, minta macam takut. Dia pacik-pacik datang dia minta. Takkan nak cakap tak boleh. Segan dengan adik-adik dia. Okey? Tu surah Ghasab. Okey? Okey, okey. Satu lagi syuf'ah. Ana cepat okey. Syuf'ah. Okey, kemudian asy-syuf'ah iaitu hak tindih bayar. Istilah ada bab terjemah hak tindih bayar. Tindih bayar. Okey. Asy-syuf'ah lughatan, syuf'ah pada bahasa iaitu ad-dhamm, iaitu himpun. Wa syar'an, dan pada syarak haqqu tamallukin qahriyyin. Hak pemilikan secara paksa. Hak pemilikan secara paksa yathbutu lisyarikil qadim. Sabit hak tersebut bagi pekongsi yang lama. Pekongsi lama ala syarikil hadis, di atas pekongsi yang baru, fima pada barang, pada harta yang mulika bi'iwadin, yang dimiliki akan dia akan ma tu bi'iwadin, dengan iwad. Okey. Dekat sini, okey, dalil dia tu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bersabdalah, dia berkata, ini termasuk daripada marfu' hukman. Dia kata apa? Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memutuskan bisyuf'ah, dengan syuf'ah, fima lam yuqsam, pada barang yang belum dibahagikan. Okey, fa idza waqa'atil hudud fala syuf'ata, maka apabila telah adanya sempadan-sempadan maka tidak ada syuf'ah. Okey, syuf'ah ni rupa dia nak bagi tahu, iaitu ini hanya untuk yang ada padanya musyarakah, apa nama dia? Dia ada musyarakah jiwar, kemudian ada yang syuyu', musyarakah syuyu'. Contoh, kita beli rumah ni berkongsi dua orang, Zaid dan Amar. Lepas tu dibahagikan. Okey, Zaid, bahagian aku yang solah ni, bahagian kamu solah belakang. Tapi duit beli sekali, tu kongsi. Tu nama musyarakah jiwar. Syarikatul jiwar, mana ada hudud sempadan. Itu tak ada syuf'ah. Itu ada syuf'ah. Yang syuf'ah ni yang apa? Syuyu'. Maksudnya apa? Sama-sama beli. Bucu tu pun sama-sama kita punya. Bucu sana pun kita sama punya. Beli tanah seekar ke 1 hektar ke, sama-sama milik tu, bukan dari bagian kamu punya yang sini, bukan. Milik sama-sama. Okey. So bila berlakunya tiba-tiba dah milik semua ni, mana mereka membeli tanah tadi tu dengan iwad, dengan duit lah. Bukan mereka dapat dengan warisan dan sebagainya ataupun dengan hibah. Bila dah dapat, tiba-tiba salah seorang syarik ini, pekongsi sekali ni, Zaid dengan Amar, tiba-tiba Amar ni dijual kepada si Bakar tanah ni. Lepas tu tanpa pengetahuan si Zaid ni, Amar jual kepada Bakar. Maka si Amar ni dia ada hak milik secara paksa. Maksudnya si Bakar tu kena kembalikan ni, kena pulangkan balik. Mana? Sebab apa? Yang paling aula untuk tanah sebelah tu iaitu syarik qadim. Dia tak boleh sesuka tidak milik kongsi sama-sama. Tiba-tiba si macam Zaid dengan Amar kongsi. Tiba-tiba Amar pergi jual tanah bahagian dia tu, yang sebahagian, padahal syuyuk semua tu dijual kepada si Bakar. Biasa si Bakar akan memberi mudarat kepada si Zaid. Sebab kadang-kadang tanah dan sebagainya ni ada macam hilang faedah bila, sebab mungkin sebelah sini ada dekat dengan parit dan sebagainya, takut dibawa rumah ni pula tak dapat apa-apa. Okey, maka yang paling berhak untuk tanah ini pemilik syarik yang qadim. Okey, maka dia ada berhak. Kalau mana dia ada berhak, kau kena jual balik.
Okey, kalau berlaku munaza'ah angkat kepada qadhi, kepada mahkamah, diberikan kepada syarik qadim. Itu syuf'ah. Pemilikan tindih bayar tu, dia boleh kena bayar nak ambil. Maksudnya bukan free lah makan kembalikan, sebab bukan dia punya, sebab dia kongsi. Bahagian yang dijual tu dia kena bayar balik lah. Tapi dia yang lebih aula dengan tanah ataupun rumah tu. Arkanus syuf'ah, rukun-rukun syuf'ah salatah. Okay, syafi'un, orang yang syafi'. Okay, syafi' ni iaitu pekongsi lama tu lah. Si Zaid tu, Amr pergi jual tu, Zaid tu. Wa masyfu', okay, dan masyfu' harta tu lah. Okay, masyfu' harta tu. Kemudian masyfu' min, yang disyuf'ah daripadanya, pembeli baru, orang baru. Okay. Kemudian tafsirnya syaratus syafi', syarat syafi'. Okay, si Zaid ni syaratus syafi' kaunuhu syarikan, keadaan tu kena syarik, mana pekongsi. Okay, tak boleh orang lain. Okay, sebab tu dalam ni, mana syarikah tadi kan, ini untuk syarikah syuyu', bukan syarikah jiwar yang bersebelahan. Berlaku masalah, contoh bila rumah panjang macam tu, rumah salah satu jual salah satu lah. Bila jiran sebelah jual, adakah jiran sebelah tu berhak hak syuf'ah bagi dia? Tu satu bentuk masalah. Di sisi Imam Syafi'i tidak, la syuf'ah lil jar. Kata Imam Syafi'i, la syuf'ata lil jar, tidak ada hak syuf'ah bagi jiran. Berdasarkan hadis tadi tu yang anda bacakan tadi tu, hadis Jabir, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi ma lam yuqsam. Okey, fa idza waqa'atil hudud fala syuf'ata fi. Okey, yang tu riwayat Ibnu Majah dan Imam Malik dalam Muwatta. Okey, dalam Muwatta. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik apa tahu? Dia kata, wa ala dhalika as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha 'indana. Tidak ada khilaf pada hak syuf'ah ni. Hak syuf'ah ni sabit, tidak ada khilaf. Okey? Cumanya untuk si jiran ni, kalau tiba jiran sebelah jual rumah, adakah dia boleh tindih bayar untuk milik di sisi Imam Syafi'i? Tidak, berdasarkan hadis tadi tu. Okey, apabila dah ada hudud hak itu, maka tidak ada syuf'ah. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, milik juga syuf'ah bagi al-jar. Okey, milik juga syuf'ah bagi al-jar. Okey, dengan berdalilkan dengan apa? Ada hadis juga. Jangan kata semata-mata ra'i semata-mata. Okey, al-jar ahaqqu bid-dar. Okey, dengan hadis al-jar ahaqqu bid-dar. Bila dalam sini antum belajar fiqh muqarrarah dan sebagainya, ingat kekuatan dalil pada apa? Pada dekat dia punya apa? Thubut. Sedangkan selalunya apa? Ni mendapat ni lemah sebab apa? Hadis ini dhaif. Okey, tu buka balik dalam fiqh muqarran, lambat syuf'ah. Okey, syurutul masyfu', syarat harta yang disyuf'ahkan tu salasa ayyakuna mimma yaqbalul qismah, bahawa perkara itu tu daripada barang yang boleh dibahagikan. Okey, harta yang boleh dibahagi seperti tanah, rumah dan sebagainya. Wa ayyakuna mimma la yunqal minal ardi, dan adalah dia tu setengah daripada barang yang tidak boleh dipindahkan. Okey, minal ardi. Okey, daripada bumi, iaitu maksud rumah dan sebagainya. Okey, ada pemilik sama-sama beli pondok dan sebagainya, boleh pindah, tak ada masalah. Lupalah syarat tu. Kemudian wa yumlaka bi'iwadin, dan bahawa harta masyfu' itu tu dimiliki dengan iwad. Adapun harta macam rumah atau tanah tu dimilik syarikatul syuyu', tapi atas jalan hibah ataupun jalan irs, warisan, maka tidak ada hak syuf'ah. Okey, syaratul masyfu' min, syarat masyfu' min, orang baru, mana yang kita boleh syuf'ah daripadanya tu, ta'akhuru sababi milkihi, terkemudian sebab miliknya. Sebab dah milik Zaid dengan Ammar dah sabit, kemudian si Bakar pula beli daripada si Ammar. Okey, maka pemilikan itu terkemudian. Ta'akhuru sababi milkihi an sababi milki Syafi'. Syafi' iaitu Zaid itu telah milik dulu. Okey, suratul syuf'ah, surah gambar bagi syuf'ah. Suratul syuf'ah ayakuna baina Zaidin wa Amrin darun, bahawa adalah di antara Zaid dan Amr itu dar, rumah. Fayabi'a Zaidun hissatahu minha min Bakrin, dan menjual oleh Zaid bahagian dia tu minha minad dar. Dar tu muannas majazi. Min Bakrin, ingat bahasa Arab muta'addi tu kena ingat. Muta'alliq dia tu kalau jual kepada, bukan ilah. Min, bahasa Arab min, bila ba'a kepada tu iaitu min. Ni min Bakrin, ini jual kepada Bakar. Okey, jual kepada Bakar.
kena jaga bahasa Arab tu. Fayaqul Amr li Bakri, maka berkata oleh Ammar bagi Bakar, akhadtu hissataka bisyuf'ah, aku akan ambil bahagian kamu dengan syuf'ah. Okey, wa yaqbidu Bakrun ats-thamana, maka mengambil oleh Bakar akan hargalah. Okey, akan harga. Aw yarda bi kaunihi fi dhimmati Amrin, adapun dia redha dengan keadaan dar itu tu fi zimmati amrin ni bi kaunihi, dengan keadaan bi kauni saman itu tu fi zimmati amrin, pada hak, pada zimmah Ammar, tanggungan Ammar. Au yaqdiya lahu qadi bisyuf'ah, ataupun qadi menentukan baginya itu, bagi Syafi'i itu tu akan syuf'ah. Tu bab syuf'ah. Kita belajar teori saja, praktikal kena tengok balik suasana muamalat semasa. Adakah berlaku ataupun tidak ni? Polisi yang menggunakan akad syuf'ah ni ada tak dalam muamalat Islam, yang dalam bank-bank ataupun dalam institusi kewangan semasa ni? Tu kena pergi balik kepada satu lapis pula. Ni kita belajar teori. Ingat, sebagian kata guru ana daripada Syria, waktu ziarah beliau dekat Sita Oktober tu, dia kata apa? Para ulama Syria dia kata apa tau? Kitab muamalat ni apa tau? Kalau kita baca di kitab sirah, umpama kitab sirah, jikalau kita tak masuk betul, tak tengok pergi bank-bank apa yang diorang buat dan sebagainya, syarikat-syarikat ni buat dan sebagainya, kadang benda ni diorang tak pernah surah pun, tak ada surah ni dalam kitab. Sebab tu muamalat kalau semata-mata terhenti di atas kitab tanpa mengetahui polisi dan sebagainya apa yang berlaku sekarang ni, dengan tatawur yang begitu banyak, maka ibarat kita muamalat kitab sejarah saja. Okey? So tak naklah bagaimana sejarah ni kurang diminati oleh pelajar-pelajar, jangan sampai muamalat pun macam tu juga. So antum kena hidupkan. Okey? Al-qirat wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyina bil ikhlasi was sidq wa akhtina bil husna fi lutfi wa afiyah arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma hafizna wa ma qara'na wa ma 'allamtana min hadhihi al-muhadara faradduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.